Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan majlis kita hari ini, kita baca dulu bacaan umul kitab. Kita hadiahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat baginda, pada ahli keluarga baginda, pada diri kita sendiri, pada kedua ibu bapa kita, pada semua umat Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فهمنا في الدين وعلمنا التأويل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Okey, hari ni kita akan buat perbincangan soalan sumatif 2, sains tingkatan 4, kertas 1 Okey, kita tengok soalan yang pertama. Pelupusan bahan sisa P dilakukan dengan dibungkus dan dimasukkan ke dalam beg plastik biobahaya. Apakah bahan sisa P? Dia bungkus. Dibungkus. Kemudian dimasukkan dalam plastik biobahaya. Apakah bahan sisa tu? Darah ke, jarum ke, bangkai tikus ke, atau bilas kapel? Okey. Jawapannya adalah bangkai tikus yang digunakan dalam eksperimen. Dibungkus dan dimasukkan dalam beg plastik biobahaya. Kita tengok ada beberapa kategori bahan sisa. Kita tengok ada pertama ialah A, iaitu benda yang tajam. A ni moncong dia tajam. Kelas A, moncong tajam. Seperti pisau, scalpel, jarum. Kat sini. Ini adalah kategori A. So, ini adalah kategori A. Ini adalah kategori A. Okey, yang ini kita kena masukkan dalam tong yang khas. Kemudian untuk benda tajam, kemudian dia akan dipungut. Tak perlu di autoclavekan, tak perlu di basmi kuman. Okey, manakala darah D, darah atau serum. Okey, ini kategori D. Okey, kategori D ni, ni oleh kerana dia ni boleh menyebabkan penyakit, maka dia perlu dibasmi kuman. Kemudian boleh dibuang ke dalam sinki lah setelah dibasmi kuman. Okey, untuk bangkai ni, jadi C kat sini. Dia adalah kategori C. Masa dia bungkus, dimasukkan dalam plastik biobahaya. Okey. Ini tak perlu di autoclave. Tersimpan dalam macam peti sejuk dulu, kemudian baru boleh dibuang. Tetapi kalau untuk yang B kat sini, kita tak tulis B. B ni apa? B ni bukan benda tajam, bukan bangkai, bukan organ. Bangkai dengan organ masuk kat sini. Bukan darah. Dia adalah seperti bahan seperti kultur tisu. Kita dah buat eksperimen mikroorganisma kan. Itu. Ataupun sarung tangan. Okey. Itu kita perlukan autoclave dulu sebelum dibuang.
Okey. Kemudian kita tengok berikut adalah langkah memadamkan api. Susunlah langkah-langkah tersebut dengan urutan yang betul. Okay, apa dia yang pertama? Okey. Langkah dia yang pertama pun mestilah tarik picu keselamatan. Kita tengok jawapannya D, iaitu satu, tarik picu keselamatan. Kemudian Q, halakan ke pangkal api. Kemudian barulah picit. Picit pemicit alat pemadam kebakaran. Dan keempat, baru layangkan ke kiri dan ke kanan agar apinya padam. Kita tengok. Okey, yang ini. Ini ni tariklah picu pin keselamatan. Pin keselamatan ni ada supaya kita tak tertekan. So, kalau ada pin keselamatan, tak adalah kita tertekan. Membazir kalau tertekan. Sekarang kita nak guna. Kita tarik picu ni. Kita tarik, halakan dulu dekat pangkal api. Barulah tekan ni. Tekan. Kemudian kita halakan ke kiri dan ke layangkan. Okey. Okey, tengok pula soalan nombor 3. Darjah 1 menunjukkan langkah di dalam menjalankan satu kaedah pertolongan cemas. Apakah keadaan yang membolehkan pertolongan cemas ini dilakukan kepada mangsa? Tiada denyut jantung ataupun nadi. Yang kita tekan tu tekan untuk jantung gitu. Untuk jantung. Tiada denyut jantung atau nadi. Okey. So, jawapannya ialah tiada denyut jantung ataupun nadi. Kita nak tolong pam tu. Okey. Ini pula kedudukan makanan di dalam badan seseorang. Apakah kesan daripada situasi tersebut? Makanannya ni. Ini esophagus, tempat saluran pemakanan. Kat sini pula trachea. Ini adalah sistem pernafasan. Sistem pernafasan. Yang ini sistem pencernaan. Sekarang ni, makanan ni dah terlaster secara tak sengaja nak memasuki trachea dan tersangkut kat sini. Okey. Apakah kesan daripada situasi tersebut? Okey. Ini saluran pernafasan ni apa jadi? Istilah sukar bernafas. Sukar bernafas sebab dah tertutup kawasan untuk yang memasuki oksigen. Oksigen tu telah tertutup. Kita susah bernafas. Okey, tengok. Apakah posisi yang sesuai untuk melakukan Heimlich maneuver ke atas mangsa yang tercekik? Mana yang paling sesuai? Bersandar di dinding, duduk di atas kerusi, berbaring di atas lantai ataupun berdiri tegak. Okey. Jawapannya apa? Jawapannya adalah berdiri tegak. Okey, itulah dia keadaannya macam mana kita letakkan tangan kita dekat dekat orang yang tercekik kat sini. Dekat kita punya, ada punya tulang rusuk, bawah tulang rusuk. Okey. Kalau kita sendiri, kita letak, henjakkan badan kita dekat kerusi, bukan duduk atas kerusi. Kita try hanupkan badan kita dekat kerusi, tapi tangan kita letakkan dekat bawah tulang rusuk, supaya dia boleh menolak makanan ke luar. Antara berikut manakah benar tentang kadar denyutan nadi? Atlet mempunyai kadar denyut nadi yang lebih rendah, perempuan mempunyai kadar denyut nadi yang lebih tinggi daripada lelaki. Terdapat hanya 3 titik nadi di badan manusia.
kadar denyut nadi bayi lebih rendah daripada orang dewasa. Dia nak yang benar saja. Yang benar adalah atlet mempunyai denyut nadi yang lebih rendah. Atlet mempunyai kadar denyut nadi yang lebih rendah. Kenapa atlet mempunyai kadar denyut nadi yang lebih rendah? Kerana atlet ni selalu melakukan exercise, maka jantungnya telah menjadi kuat. Jantungnya telah menjadi kuat. Okey, Natasha. Okey, Nabila, Natasha, Tazwani. Okey, cikgu dah bincang sampai tadi sampai soalan 6. Okey, cikgu ulang kembali sekejap. Okey, kita ulang semula. Okey, tengok soalan dia. Pelupusan bahan sisa P dilakukan dengan dibungkus dan dimasukkan ke dalam beg plastik bayu bahaya. Apakah bahan sisa P? Okey, bahan sisa P adalah bangkai tikus. Ni jawapannya bangkai tikus. Okey, kita ada beberapa jenis kategori bahan sisa. Iaitu kategori A di mana alatnya tajam lah. Ni puncung kan. So A ni macam tajam. So seperti staple, pisau jarum kita letak dia dalam satu tong khas. Tak perlu di autoclave. Tak perlu di autoclave, nanti kita hantar pada bahagian pelupusan. Ada, kalau kat hospital ada yang tukang angkat. Okey. Kategori C pula, bangkai, organ. Ini kita letak dalam plastik bayu bahaya. Kemudian barulah letak dalam peti sejuk gitu sebelum dilupuskan. D pula ialah darah dan serum. Ini oleh kerana dia ni boleh menyebabkan penyakit, kita perlu autoclave kan, ataupun kita perlu basmi kuman dulu baru kita boleh buang dalam pinci. Okey, B. Kenapa cikgu tak tulis B? Sebab B ni adalah contohnya adalah seperti foto tisu, sarung tangan selepas kita dah gunakan, itu perlu di autoclave kan, perlu dibasmi kuman sebelum disingkirkan. Okey, itu dia. Kemudian kita tengok pula berikut adalah langkah memadam api. So, langkah pertama adalah tarik tisu keselamatan pada pemadam kebakaran. Kemudian halakan hos ke pangkal api. Kemudian baru tekan pemicit alat pemadam kebakaran. Kemudian baru layangkan ke kiri dan ke kanan. Ini dia yang cikgu cakap pin keselamatan tu. Kita ada keluar dalam soalan struktur kan hari tu. Apa fungsi pin keselamatan untuk elakkan daripada tertekan. Masa ada pin keselamatan.
kita tanggalkan dia. Tarik picu dia. So, bila dah tarik picu, barulah boleh tekan. Tapi dia tak tekan dulu. Kita halakan hos ni dekat pangkal api. Kemudian baru tarik picu. Kemudian barulah layangkan ke kiri dan ke kanan. Okey, ini ada pula untuk kaedah pertolongan cemas yang membolehkan pertolongan cemas dilakukan kepada mangsa. Untuk apa ni? Untuk orang yang tiada denyut jantung ataupun nadi kat sini. Okay, tujuannya kita tekan tu ialah untuk supaya jantung tu boleh berdegup semula. Okey. Kita panggil ni CPR kan. Okey. Kita tengok pula kedudukan makanan di dalam badan seseorang, apakah kesan daripada situasi ni. Okey, apakah kesan daripada situasi ni? Nabila. Ya, cikgu. Okey, apa dah kesan? Kalau makanannya tersangkut tu, aku tengok tak gambar dia, tersangkut. Termasuk dekat-dekat dengan trakea. Trakea tu adalah sistem pernafasan, manakala esophagus adalah sistem pencernaan. Sepatutnya makanan ni, dia akan masuk dekat mana? Dia akan masuk dekat bahagian esophagus, bukannya bahagian trakea. Apa kesan dia kalau makanan masuk kawasan situ? Individu itu suka bernafas. Okey, betul individu itu suka bernafas. Okey, good. Kita tengok kat sini pula, apakah posisi yang sesuai untuk melakukan Heimlich maneuver ke atas mangsa yang tercekik? Bersandar di dinding, duduk di atas kursi, berbaring di atas lantai atau berdiri tegak? Apa dia jawapannya? Tuan ni ada? D. Berdiri tegak. Berdiri tegak Kita berdiri tegak. Okey. Kita tengok kat sini ni adalah posisinya berdiri tegak. Kemudian tangan ni clenching dia. Buatkan tangan macam ini. Kemudian kita letakkan di bawah tulang rusuk ni. Di bawah tulang rusuk. Kemudian kita anjakkan badan dia ke atas supaya benda yang tercekik tu boleh terkeluar. Okey. Pernyataan berikut adalah benar tentang kadar denyut nadi. Mana yang benar? Tentang kadar denyut nadi. Okey, apa dia? Apa jawapannya? A. Atlet mempunyai kadar denyut nadi yang lebih rendah. B. Perempuan mempunyai kadar denyut nadi yang lebih tinggi daripada lelaki. C. Terdapat hanya 3 titik nadi di badan manusia. Kadar denyut nadi bayi lebih rendah daripada orang dewasa. Okey, mana yang benar? Okey, apa dia? Tasmani ada? Tak ada. Natasha? D. Kadar denyutan nadi bayi lebih rendah daripada orang dewasa. Okey, jawapan dia bukan Jawapan dia adalah A. Atlet mempunyai kadar denyut nadi yang lebih rendah. Okey, kenapa dia lebih rendah? Atlet ni adalah orang yang rajin bersenam. Orang yang rajin melakukan aktiviti, exercise. So, bila dia melakukan exercise, jantungnya menjadi kuat. Bila dia menjadi kuat, sekali pump je darah boleh mengalir ke seluruh badan. Dia tak perlukan banyak kali. Sebab itulah, oleh kerana jantung dia kuat, dia dah memenuhi keperluannya. So, kadar denyut jantungnya jadi lebih rendah. Tak perlu banyak denyut jantung, dah memenuhi keperluan badan dia. Kalau kita, saya katalah kita perlu berapa? Denyutan nadi kita 70 kita kata. Dia 50 je dah cukup.
Kita sebab kita kurang exercise, jantung kita tak kuat. Kurang kuat. Berbanding dengan atlet. Atlet kuat jantungnya. Okey. Tengok perempuan mempunyai kadar denyut nadi yang lebih tinggi daripada lelaki. Betul ke? Mestilah salah sebab dia nak benar satu je kan. Hanya terdapat 3 titik nadi. Banyak kawasan titik nadi di badan kita. Kemudian kadar denyut nadi bayi lebih rendah. Dia sepatutnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Lebih tinggi daripada orang dewasa. Kita tengok kat sini, berapakah bacaan tekanan yang solid bagi individu kategori tekanan darah berisiko? Okey, sebelum kita jawab ni, berapakah tekanan darah orang yang normal sepatutnya? Berapa? Tekanan darah orang normal. Natasha. Tekanan darah normal sepatutnya. Okey, Surat. Apa dia? Berapa? Cikgu. A. Ada berapa? Ada berapa? 70 hingga 89 mmHg. Okey. Yang biasa kita pakai tu atas dengan bawah. Berapa? Seratus 20 per 80. 120 per 80. Okey. Kan kita tengok kategori tekanan darah berisiko. Maknanya tekanan darah tinggi lah kan. Kita tengok. Jawapannya adalah 130 hingga 139. Tengok kat sini. Ini sistolik. Ini sistolik, ini diastolik. Okey, maka jawapannya ini adalah diastolik. Ini adalah sistolik. Ini adalah diastolik. Ni maknanya tekanan darah apabila jantung mengepam. Manakala bawah adalah tekanan darah apabila jantung relax. Jantung mengendur. Okey, so jawapan dia sepatutnya berisiko adalah 130 hingga 139. 130. Tapi sepatutnya ada pembetulan kawasan sini lah. Iaitu sini adalah sistolik. Sebab kalau diastolik, dia kena 85 hingga 89. Tak ada kat sini kan? Oh ada kan? Ada kat sini. Tapi ni 70 dah. Dah kira tu pula tak betul. So jawapannya ini. Tapi kena betulkan sikit. Sistolik. Sini. Dan maknanya orang ni dah ada darah. Dah berisiko lah. Belum ada darah tinggi tapi dah berisiko. Okey. Yang normal kita kena yang ada kat sini. Kita kena ada 120, 80. Ataupun 110, 70 pun boleh. Tetapi ada yang kurang daripada 70 tu dah tak normal. Kurang daripada 7. Okey. 70. Okey, kita tengok yang ni pula. Selepas jamuan raya, Razin mendapati bacaan BMI-nya adalah 28 kg per meter. Ini menunjukkan berat badannya dah berlebihan. Razin perlu mengawal pengambilan makanan dan menjalankan senaman untuk memastikan berat badannya kembali normal. Berapakah anggaran berat badan yang harus dimiliki oleh Razin untuk memastikan BMI-nya kembali normal? Sekarang 28 tak normal. Berapakah BMI-nya yang normal? Okay, kita kena tahu BMI yang normal. Kita tengok BMI yang normal, nanti cikgu tengok kan. Okey. Berat badan unggul. Berat badan
unggul. Mana kena dapat 24.9 lah. Paling kurang. Okay. 24.9. So kita berat badan Razin berapa? Berat badan Razin berapa tak tahu. Okey, tulis ni BMI ni kita ambil 24.9. Kita ambil yang berat badan unggul Jadi 24.9 sama dengan berat badan tak tahu, tulis berat je. Bagi dengan tinggi Razin ialah 1.69 kali dengan 1.69. So dapat berat dia macam mana? Ni darab silang ke sini. Berat sama dengan 24.9 kali 1.69 kali 1.69. Okay. Korang kira? Apa tolong kira tu? Okey, berapa tolong kira? Natasha, 71. 71 Okay. 71 maksimum ni lah. 71 sebab 24.9 ni betul-betul kat atas dia. 71. So jawapannya adalah 70. Paling dekat lah dengan dia. 71. Okay, good. Kita tengok soalan ni. Dia menunjukkan tong kita semula, apakah sektor dalam teknologi hijau yang berkaitan dengan rajah tersebut? Sektor apa? Okey, apa jawapannya? Pengurusan sisa dan air sisa. Okey, ini adalah bagus pengurusan sisa dan air sisa. Okey, awak ingat tak ni? Tong ni untuk apa? Warna oranye. Biru untuk apa? Coklat untuk apa? Ada gambar kan ni? Okey. Apa dia ni? Untuk oranye. Apa dia? Siapa yang ingat? Siapa ingat? Cepat. Boleh besarkan lagi tak? Untuk nampakkan tong dia warna apa benda tu. Siapa yang ingat? Nampak tak? Okey, siapa yang ingat cepat? Siapa yang ingat cepat? Okey. Nabila ingat tak? Tak. Tak ingat? Tengok buku teks awak. Kertas, plastik, kaca. Betul tak? Mana logam? Mana boleh nampak tak? Maksudnya yang orange ni adalah kertas. Tak boleh nampak. Yang biru cikgu rasa plastik. Okey. Tak apa. Okey, kemudian kita tengok soalan nombor 10. Darjah 4 menunjukkan label cekap tenaga yang terdapat pada peralatan elektrik dan elektronik. Apakah yang diwakili oleh P? 5 bintang kat situ. Apakah P? Apa jawapannya?
C. Natasha? C. Semakin tinggi nilai, semakin tinggi kecekapan tenaga. Bagus Itulah jawapannya, maknanya kita kalau nak beli barangan, kita cari yang 5 bintang lah. Paling tinggi. Semakin banyak tinggi bintangnya, semakin cekap lah dia. Tak adalah dia menggunakan tenaga yang banyak atau pembaziran tenaga berlaku. Najis lembu digunakan dalam teknologi hijau untuk menghasilkan bahan yang berguna kepada manusia. Apakah bahan berguna yang dimaksudkan? Okey. Apa dia? Apa dia? Natasha. A. Sisir tidak berbahaya. Bahan yang berguna tau. Sekarang bahan yang guna. Apa dia bahan yang berguna? Apakah bahan yang berguna? Tengok jawapan. Apakah bahan yang berguna? Najis lembu. Kat India selalu diguna Sebab India banyak lembu. Lembunya pun tak dimakan So, najisnya boleh digunakan dalam teknologi hijau. Sebab orang Hindu dia tak makan lembu. Okey, apa dia? Tazani? Tazani? Ya cikgu. Apa dia jawapan awak? A kot. A, okey. 2 jawapan A. Okey. Nabila ada Nabila? Ada. Okey, Nabila apa jawapan awak? C. Okey, jawapannya bukan tu. Jawapannya adalah bahan api biogesin. Timbangannya sebab apa? Bila najis ni ada tindakan bakteria, dia akan hasilkan satu gas gasnya gas metana gas metana. Gas tu boleh digunakan untuk bahan api boleh masak, boleh buat masak, boleh generate tenaga. Sebab itu kita bahan api biogesin digunakan tu So bila dengan tindakan bakteria tu, najis tu dengan tindakan bakteria dibebaskan gas metana. Gas metana tu boleh digunakan untuk macam gas kat rumah kita tu lah. Tapi gas rumah kita tu bukan gas metana. Gas kita tu gas asli. Betul lah. Gas metana. Gas metana. Okey. Okey, kemudian kita tengok soalan nombor 12. Raja menunjukkan fasa-fasa mitosis. Mitosis, kita tulis mitosis. Pembahagian yang berlaku di hujung pucuk, di hujung akar, pada kulit manusia. Skin lah. Skin kulit manusia. Okey, mitosis ni berlaku di hujung pucuk, di hujung akar, dia untuk pembesaran. Tujuannya untuk pertumbuhan. Hasilkan apa? 2. Two daughter cell, 2 sel anak. Bilangan kromosomnya tetap. Tetap sama bilangan kromosomnya. Tetap kandungan kromosom. Okey. Dia suruh kita susunkan. Okey, mula-mula kita cari nombor 1. Yang 1 je. Dia yang 1. Okey, kemudian dia susun. Kemudian dia terbagi. Kemudian dia boleh terbelah terus. Okey. Ini peringkat apa? Ini adalah peringkat profasa. Profasa.
kromosom menebal dan memendek. Kromosom menebal dan memendek. Selalu sebab itu kalau cikgu lukis profasa, selalunya cikgu tulis macam ni. Profasa. Kemudian dia punya apa tu, nukleus dia mula terputus-putus, membran nukleus. Okey, kemudian bila profasa, ini metafasa. Cikgu selalu metafasa, cikgu buat macam ni. Okey. Tersusun di sata hatul istiwa. Tersusun di sata hatul istiwa. Macam dekat geografi pula. Okey. Ini adalah metafasa. Kemudian kita tengok, dia dah bergaduh dah. Berpisah anak fasa. Jadinya anak-anak ante-ante. Aku, engkau. So keyword di sini, anak-anak ante-ante. Bergaduh. Aku, engkau. Apa dia punya tu? Kromosom berpisah. Keywordnya adalah perkataan berpisah dan bergerak ke kutub yang bertentangan. Okey, ni dia. Ni kutub. Ni adalah kutub. Okey, kemudian dia membagi dua. Ini adalah telofasa. Kita sebab itu cara ingatnya Pak Mat je. Telofasa maksudnya tiba. Kromosom telah tiba di kutub. Kromosom telah tiba di kutub. Okey. Kalau kita tengok berapa hasilnya, 2 sel anak terhasil. Dapatnya 2 sel anak. So, kita tengok tadi macam mana cara nak ingat mitosis. Pak Mat. Pak Mat apa dia? Profasa pendek dan tebal. Kromosomnya pendek. Memendek dan menebal. Itu adalah profasa. Metafasa tersusun. Kromosom tersusun di sata hatul istiwa. Anafasa aku, engkau. So anafasa ialah kromosom berpisah dan bergerak ke kutub yang bertentangan. Pula untuk tiba, kromosom tiba di kutub. Kemudian dia pun membagi. Okey. So jawapannya Q. QR. QRPS. Okey. Kita tengok soalan berikutnya. Raja menunjukkan satu sel yang mempunyai 4 kromosom mengalami proses meiosis. Okey, meiosis. Kromosom homolog. Homolog maknanya satu mak punya, satu abah punya. Ini satu mak punya, satu abah punya. Ini ada pada badan kita. Meiosis berlaku di mana? Meiosis berlaku di testis. Hasilkan apa? Hasilkan sperma. Sebab tu cikgu lukis ni, testis ni. Ini adalah kepala sperma. Kemudian testis berlaku di mana? Di ovari. Pada perempuan. Hasilkan apa? Hasilkan ovum. Okey. Meiosis ni hasilkan berapa anak? Hasilkan 4 anak. Macam mana nak dapat 4 anak? Sebab dia bahagi 2 kali. Meiosis ni dia bahagi 2 kali. Kalau bagi sekali dapat 2. Lepas tu bagi lagi sekali. Dapat 2 ni bagi lagi. Sebab tu dia dapat 4. Sebab tu dapat 4. Sebab pembahagian nukleus berlaku 2 kali. Okey, kemudian kita tengok apa yang berlaku ni adalah pindah silang. Ini adalah pindah silang.
Pertukaran bahan genetik. Dia boleh menyebabkan apa? Boleh menyebabkan Z, variasi. Bilangan kromosom dia separuh daripada induk. Sebab dia dah bagi 2 kali. Kalau bagi sekali dia sama. Satu ni bagi 2 kali. Bilangan kromosomnya adalah separuh daripada induk. Okey. Untuk meiosis, sama juga PAKMAT. Cuma dia ada PAKMAT 1, PAKMAT 2. Dia nak anafasa 2. Okay, tengok betul sini anafasa 2. Kalau 2 bermakna kromosomnya tinggal selai. Tengok je. Kromosom ni kalau 1 ada 2. Kalau 2 kromosomnya ada 1. Kromosomnya tinggal selai je. Tinggal selai. Maksudnya macam inilah. Kalau 2, kalau 1, kami kata anafasa 1. Mana kromosomnya ada 2 helai. Dalam bentuk 2 helai lah. So dalam bentuk macam mana? Macam gini. Okey, kita kena ingat yang itu dulu. Okey, kemudian barulah kita tengok apa maksud ana. Ana maksudnya aku, engkau. Aku, engkau. Oh, maknanya yang tak ada aku, engkau ni lah. Salah. Ini peringkat metafasa. Sebab tersusun di Satahatul Istiwa. Okey. GT ni untuk tersusun di Satahatul Istiwa, metafasa. Okey. Sekarang kita tengok metafasa ni. 1 ke 2? Okey, siapa nak cuba? Okey. Kita tengok sini, tolong respon dengan cikgu. Sekarang metafasanya 1 ke 2. Cuba tengok. Natasha, Sazwani, Nabila, dan tengok. Natasha? Sazwani? Metafasa 1. 1. Okey. Cakapnya metafasa 1. Okey, ini bukan metafasa 1 Ini adalah metafasa 2. Kenapa? Kerana kalau metafasa 1, kromosom dia ada mak dengan bapa. Mak dengan bapa. Okey. Ni metafasa 2. Kalau metafasa 1, dia adalah macam ni. Kalau metafasa 1. Satu mak punya, satu bapa punya, satu mak punya, satu bapa punya. Gitu. Okey. Sekarang ni kita tengok Semua ni anafasa. Semua ni anafasa sebab dia bergaduh ni kan. Anak-anak, aku, engkau kan. Okey. Yang mana yang meiosis? Yang mana yang meiosis? Yang anafasa 1. Anafasa 2. Dia nak soalan ni anafasa 2. Tinggal selai. Tinggal selai ada 2. Betul tak? Tinggal selai ada 2. Ini namanya anafasa 1. Sebab apa? Sebab dia kromosom homolog berpisah. Ni macam ni lah. Ni asalnya metafasa 1. Ni metafasa 1 Metafasa 1. So anafasa 1 dia bergaduh lah. Okey. Sekarang kita tengok. Jawapan tinggal A atau C. Mana satu? A. Okey. Kenapa yang ini? Kita tengok kromosom. Satu sel mempunyai 4 kromosom. Bermakna kalau dia mengalami meiosis, dia akan jadi 2. Dia akan jadi separuh. So jadinya inilah.
Ini sebab nanti dia belah dua. Ini adalah, ini bukan metafasa 2 sebenarnya ya. Ini adalah metafasa mitosis. Metafasa mitosis. Ini pun anafasa mitosis. So jawapannya ni lah. Sebab 4 bagi 2 dapat 2. So dia nanti lepas ni dia jadi telofasa, dia dapat 2. Betul. Ini anafasa 1. Ini anafasa 2. Okay. Soalan nombor 14. Apakah kandungan kromosom dalam P dan dalam Q? Okey. Kita tengok yang ini. Ni proses apa nak hasilkan gamit? Proses apa? Proses apa? Proses apa? Meiosis. Meiosis. So, meiosis kita belah. 44 bagi 2. Dapat 22. Kemudian, kita belah XY-nya. So, dapat X. Ini dapat Y. So, jawapannya B. Okey, kemudian tunjukkan salah satu vertebra akuatik mempunyai rangka dalam yang lebih kecil berbanding dengan saiz badannya. Saya besar, tapi rangka dalam ni kecil je. Ni ikan paus ni, dia duduk dekat dalam air. Apa yang menyebabkan haiwan tu bergerak dalam air dengan mudah? Walaupun berat badannya besar, tapi tulang ni kecil. So, jawapannya? C. Jawapannya? Disokong oleh apungan air. Disokong oleh apungan air. Good Okey, manakah adaptasi tulang burung untuk memulihkan dia terbang? Burung terbang. Dia nak adaptasi pada tulang. Okey, apa jawapannya? Apa jawapannya? Mempunyai tulang yang berongga dan ringan. Okey, good. Itulah dia. Dia tengok sini, tulang sternum, tulang dada dia besar. Bila tulang dada dia besar, dia digunakan untuk mengibaskan sayap dia. Lepas tu dia boleh terbang. Lepas tu tengkorak, tengok burung, kepala burung kecil je kan. Okey. Kita tengok pula ni. Pertumbuhan lelaki dan perempuan. Kadar pertumbuhan perempuan lebih tinggi daripada lelaki. Okey. Pada usia 12 hingga 14 tahun. Ni. Dia nak tanya pada ni je. 12 hingga 14 tahun. Mengapakah kadar pertumbuhan perempuan lebih tinggi daripada lelaki? Okey. Apa dia jawapan? Perempuan mencapai akhir balik lebih awal berbanding dengan lelaki. Ya, good. Dia dah akhir balik. Okey, kemudian kita tengok pula ni sistem endokrin, pituitary. Lepas tu, yang ininya. Lepas tu apa? Ni apa? Thyroid. Pancreas. Adrenal. Ovary. Okey. Ni bentuk A. Bentuk A. Okey. Dia nak P. P bila P dibuang. Okey, apa jawapannya? Bila P dibuang. Pertumbuhan terbantut. P kat sini lah. P yang kat sini. Apa dia?
Ni pertumbuhan untuk P yang atas ni. Ini untuk pertumbuhan, untuk air kencing, penyerapan air kan. Nah, ni P. P yang atas, pertumbuhan. Ni untuk pertumbuhan. Sekarang P yang ini, pankreas ni, apa dia? Allah Akbar. Kadar metabolisme menjadi rendah. Kadar metabolisme rendah sangat. Hilang pula saya dia tulis tadi. Ni pankreas, ini pituitary. Pituitary ni ialah untuk pertumbuhan, untuk penyerapan air. Dia ada hormon ADH kat sini. Okay, kemudian tiroid. Ni tiroid. Ingat tak? Cikgu lukis macam ni. Tiroid. Nanti lehernya bengkak. Tiroid. Mengawal kadar metabolisme. Mengawal kadar metabolisme badan. Boleh terencat akal. Boleh pertumbuhan terbantut. Ini untuk terencat akal ataupun terbantut. Bantutlah, terbantut. Fizikal dia. Boleh bengkak. Kelenjar perut bengkak. Nanti mata akan jadi terjojol lah. Kita panggil protruding eyes. Ni iodin. Perlukan iodin. Ni kadar denyut nadi meningkat. D untuk denyut nadi meningkat. R untuk respirasi meningkat. M ini adalah metabolisme. Okay, kemudian P tu. P tu pankreas. P tu pankreas. Pankreas untuk mengawal sugar. So kalau kurang, dia ada hormon namanya insulin. Namanya insulin. Okay, boleh dapat kencing manis kalau kurang insulin. Okay, kurang insulin maka sugar. Yang ini ataupun glukosa akan meningkat. Itu dia. Ovari ni untuk kita hit. Adrenal. Adrenal. Emergency. Ingat tak? E for emergency. Cemas. Emergency perlukan energi. Macam mana nak dapat energi? Kena naikkan gula dalam darah. Kena tingkatkan kadar denyut nadi. Kena tingkatkan pernafasan. Supaya banyak tenaga boleh terhasil. Okey. Okey, kita tengok pada soalan nombor 19. Manakah menyebabkan kesan akromegali? Kegergasian. Mestilah pada pertumbuhan. Pertumbuhan apa dia? Yang mana? Kelenjar apa? Tiroid. Kelenjar apa? Tadi yang pertumbuhan, kelenjar apa? Tiroid. Pituitary tu. Pituitary. Ni, A ni. Pituitary. Ini untuk pertumbuhan. Ini untuk pertumbuhan. So boleh sama ada boleh jadi gergasi
ataupun kekerdilan. Kekerdilan. Ada beza ya, bantut yang dekat pituitary dengan bantut yang dekat pituitary dengan bantut dekat thyroid ni. Bantut yang kat sini, dia tak terancang akal. Dia normal. Cuma dia rendah je. Dia punya mental okey. Yang ini untuk ADH, iaitu penyerapan semula air. Okey. Ini thyroid. Cikgu cakap tadi thyroid. Thyroid metabolisme. Thyroid. Yang kelenjar bengkak tu, goiter. Okey. Ini adalah metabolisme. Ini terencat juga. Terencat akal. Ini tak ada. Ini tak ada. Ini untuk kanak-kanak, dia akan menyebabkan terencat akal dan juga terbantut. Fizikal terbantut. Kita panggilnya kretinisme. Kretinisme untuk kanak-kanak saja. Kalau kanak-kanak, waktu kanak-kanak dia kurang hormon thyroxina. Kalau orang dewasa, goiter lah. Bengkak. Kelenjar thyroidnya bengkak. Okey, itulah jawapannya. Kita tengok kemudian pengambilan alkohol. Alkohol, apa dia jawapan alkohol? Okey, cepat. Natasha, Sazwani, Nadila. Alkohol. Kalau arteriol, ada ke tak ke cikgu cakap seorang-seorang je ni? Nabila ada tak? Ada cikgu. Okey, kalau arteriosklerosis ni maknanya lemak ke kolesterol ke, dia akan terenap semendak dekat salur darah kita. Ini kolesterol ni. Kolesterol terenap, nanti lumen ni, lumen, lubangnya akan jadi sempit. Ini menyebabkan arteriosklerosis lah. Yang boleh menyebabkan serangan jantung, tekanan darah tinggi. Ni dia. Ni lumen salur darah. Ni salur darah, lubang ni jadi sempit. Lubang ni jadi sempit. Osteoporosis, osteo ni tulang. Poros, tulang yang poros. Orang yang berlubang-lubang. Okey, ini sebab apa? Ini sebab kurangnya kalsium. Ataupun perempuan yang telah menopause. Perempuan yang menopause boleh dapat osteoporosis. Okey. Ataupun kurang exercise boleh juga. Ada Ellen and Lim tu, perempuan Asia yang bertubuh kecil dan kurang exercise. Okey, hepatitis B. Hepatitis, kita dengan hepa ni maksudnya hati. Tis maknanya inflamasi. Ataupun dalam bahasa biasa kita, keradangan. Radang, hati kita menjadi radang. Ini disebabkan oleh virus lah biasanya. Okey. So jawapannya adalah alkohol. Sirosis hati. Sebab itu kita, orang Islam tak boleh minum arak. Sebab apa? Sebab Allah dah beri peraturannya jangan minum arak. Tak boleh minum arak. Nanti hati menjadi hitam. Kan? Kalau setitik tu maknanya gelaplah hati kita. Ataupun apa tu?
kita kalau minum arak boleh disebat sebanyak 40 kali. Itu kalau hukum agama tu kan. Okey, kita tengok sini. Natasha, itu apa Natasha? Natasha? Ada tak? Sazwani? Nabila? Hello? Ada tak? Ada cikgu ada. Tapi susah ingat cikgu. Ingat seorang-seorang lagi cikgu. Okey, A apa? Itu elektron. Okey, bagus. Elektron. Elektron ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, okey. Yang positifnya apa? Proton. Proton. Okey, yang tak ada tulisan ni namanya apa? Neutron. 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 So, kalau semua sekali D ni nukleus. So, jawapannya adalah dia nak apa? Neutron. Neutron jawapannya adalah C. Okey, cikgu salah tanda ni. Okey. Okey, isotop. Kita tulis dulu isotop. Apa maksud S? Apa Sama. maksud S? Sama. Apa Sama. maksud P? P apa maksud Proton. P? Proton. Proton. So, langkah pertama kita buat ni, tulis isotop. Langkah kedua, bulatkan proton. Langkah ketiga, bulatkan nombor proton yang sama. Langkah keempat, kita dapat jawapan. So, jawapannya P dan P dan Q. nombor 3. Okay, mana nombor proton, mana nombor nukleon? Nombor Mana proton nombor proton? 6. 6. Nombor proton. Nombor nukleon. Okey. Apa jawapannya ni? Kita dah tahu ada ni yang betul. Yang lain salah. Okey. Mana satu yang betul? D. D, durian. Neutron. Jadinya 14 tolak 6. Dapatlah nukleon dia. Dapat neutron. Nukleon pula. Neutron. Okey, cikgu nak tanya, ini kumpulan berapa ni? Tulis susunan elektron dulu. Susunan elektron bagi X. Susunan elektron. Tolong, tulis. Sebab kalau kita dah tulis susunan elektron, kita tahu dia color berapa, kumpulan berapa. Okey, berapa? 6. Jadinya, mulakan dengan nombor berapa? Susunan elektron. Nombor apa? Titik. Okey, nombor berapa mula-mula? Nak lukis ni? 2. Nak letak 2. Okey, jadi 2. Lepas tu? 4. 4. 1, 2, 3, 4. Okey, cikgu tanya. Kumpulan berapa? Color berapa? Kumpulan berapa? Kalau kumpulan 4. Kumpulan 14. Color?
Kali 2. Kali 2. Kali 2. Good. Pandai. Okey. Ya, kalau kumpulan ni 1, 2, 3 je. Kalau dah lebih daripada 3 dia jadi 14, 15, 16, 17. Sebab dia 1, 2, 3 macam ni. Kan tu, kemudian unsur peralihan kan, baru dia jadi 4 kat sini kan. Sini 14. Sebab sini ada 10 kat sini. Total sampai sini 14. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Macam itulah. Okey. Alat yang digunakan untuk membina kapal terbang, badan kapal terbang. Supaya dia ringan. Apa dia? Duralumin. Duralumin. Good. Kita ada yang kuzi, gangkutin, tetimku, lisibun, duralku. Jadi keluli adalah besi dengan karbon. Berat ni besi dengan karbon. Pewter pula timah dengan kuprum. Berat-berat timah dengan kuprum. Jangsa pula kuprum dengan timah. Keluli ni untuk buat jembatan, untuk buat bangunan. Pewter ni untuk buat perhiasan. Jangsa pula untuk buat apa? Pingat. Salah satunya adalah untuk buat pingat. Biasa. Okey, kita tengok kat sini. Apakah kaca Y? Kaca ni ada banyak jenis. Kaca banyak jenis. Yang penting semua kaca ada selika. Kemudian kita tengok kat sini ada pelambam. So jadinya kaca berpelambam. Senang je. Nampak ada pelambam jadi kaca pelambam. Manakah faktor dalaman? Kat sini faktor dalaman yang menghasilkan radikal bebas. Okey, dalaman. Apa dia jawapannya? Apa dia jawapannya? Asap rokok. Itu faktor luaran. Ni faktor luaran ni. Ni semua faktor luaran asap rokok ni. Dia masuk dalam. Kita yang masukkan dia. Keradaan. Sinar ultraviolet. Ini pun sama. Faktor luaran. Ni faktor luaran. Ni faktor luaran. So dalaman adalah keradangan. Okey. Lari sebanyak 400 meter, dia mencatatkan masa dalam acara tersebut. Apakah laju purata lariannya? Okey, kita masukkan je 400. Tolong cikgu. Bagi dengan 3856. Okey, dapat berapa? Tekan kalkulator. 100.37. Apa? 10. Satu ni. Itu salah. 10.4. Tekan Betul. 10.4 Kira semula. 400 bagi 38. Kalau 400 bagi dengan 40. 10 betul lah 10.4. Bukan. Jadi kalau kita kata kita genapkan. Jadi 40. Okey. 28. Jaraknya 5. Masukkan dia 5. Masa dia 4/2. Jadinya 2 saat. 2 saat. So 5 bagi 2. So kali 5, 10. Jadinya 2.5 saat.
Okey. Penghasilan tenaga nuklear. Okey, ini pelakuran ke pembelahan? Lakur ke belah ni? Yalah. Dia ada dua je. Lakur ke belah? Belah dia dari Pelakuran. satu jadi dua. Pelakuran. Pelakuran. Lakur macam combine. Combine atau lakur ni campur. Campur. Lakur. Macam mana nak buat ni? Pelakuran. Lakur. Pelakuran ni maknanya campur. Ataupun combine. Gabung. Gabung. Nampak tak sini? 2, 3 jadi ni. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. Nuclear number dia jadi 5. Okey, kalau belah dia jadi lagi kecil. Okey, last. Tenaga nuklear. Jadi tenaga kinetik jadi Y. Tenaga apa? X dan Y. Tenaga apa? Tenaga haba, lepas tu tenaga elektrik. Okay, good. Tenaga haba, tenaga elektrik. Alhamdulillah. Okay. Selesai kita. Cikgu nak nanti awak buat soalan, nanti cikgu send kat awak kat group sekejap. Jawab semula. Siapa nak tolong cikgu? Cikgu nak minta tolong ni. Semakkan cikgu siapa yang tak hantar lagi PSA. Ada 16 orang ni Okey. Nanti awak jawab soalan ni kan? Okey. Boleh tak? Ada soalan tu yang kita dah bincang. Awak cuba jawab semula. Okey. Cikgu minta maaf di atas segala kekurangan. Terima kasih kerana sentiasa setia dengan cikgu. Terima kasih. Semoga awak berjaya dengan cemerlang dalam PM pada tahun hadapan. Okey, sebelum tu kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya ampun, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih juga untuk awak. Bye. Bye. Belum jawab soalan kau.